Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Apa khabar semua? Pak Su doakan anda semua sihat-sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan perjuangan kehidupan ya. Kita perlu teruskan perjuangan kita demi masa depan kita ya. Kita perlu buat perubahan walaupun sedikit demi kejayaan dan kecemerlangan yang kita idam-idamkan ya. Baik, dalam siri kali ini Pak Su akan menyentuh satu tajuk yang baru iaitu berkaitan dengan pengurusan masa ya. Pengurusan masa ya. Walaupun tajuk ini sudah banyak dibincangkan, diperkatakan oleh banyak orang ya, tapi Pak Su ingin mengambil sedikit kesempatan untuk berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu, berkongsi kemahiran yang berkaitan dengan pengurusan masa ya. Suka tidak suka masa sentiasa berjalan ya. Dulu kita baby, kanak-kanak, kita remaja, kita dewasa, mungkin ada di antara sebahagian kita sekarang sudah jadi kita orang-orang yang di usia lanjut ya, di usia emas ya. Jadi masa berjalan ya. Kita ada tahun lepas, sekarang dah jadi tahun ini pula ya. Kita ada minggu lepas, sekarang ada minggu ini pula ya. Kita ada bulan lepas, sekarang dah jadi bulan ini pula ya. Jadi masa sentiasa berjalan ya. Dan kalau kita tidak menguruskan masa kita dengan baik, dengan berkesan, dengan efektif, maka akan banyak kita mengalami kerugian, penyesalan ya. Kalau kita sebagai seorang pelajar, kita gagal menguruskan masa, mungkin kita akan gagal dalam pembelajaran. Kalau kita sebagai seorang pekerja, kita gagal menguruskan masa dengan berkesan, dengan efektif, mungkin kita gagal dalam pekerjaan kita. Kalau kita sebagai seorang usahawan dan kita gagal menguruskan masa, mungkin kita akan mengalami banyak kerugian. Ya. Baik, kita cuba lihat apakah yang dimaksudkan dengan masa ya, apakah yang dimaksudkan dengan masa. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan saudari yang saya kasihi ya, yang masa yang selalu kita dengar orang kata masa itu emas lah Pak Su. Masa itu emas ya. Ya. Betul, memang betul masa itu emas kerana emas itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat-sangat bernilai dalam kehidupan kita ya. Masa itu bernilai, sangat bernilai ya. Tak boleh nak dibayangkan, tak boleh nak dihitung dengan ringgit ya. Masa itu sebenarnya ialah kehidupan ya. Masa itu ialah kehidupan. Kerana kita telah melewati fasa-fasa masa. Seperti mana yang Pak Su katakan dulu, kita mungkin dulu berumur 1 bulan, mungkin sekarang kita berumur dah bertahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 20 tahun, dah remaja, ya, ada yang dah dewasa 25 tahun, ada yang 40 tahun ya. Jadi masa itu ialah ukuran kehidupan kita. Ya. Dulu kita kecil, kita kanak-kanak, kita remaja, kita dewasa, sekarang mungkin jadi kita orang tua, ya, warga emas dan sebagainya. Jadi masa itulah kehidupan. Jadi kalau tidak ada masa, bermakna tidak wujud kehidupan. Ya, ada orang-orang yang Allah Taala takdirkan ya, mereka lahir ke dunia ya, tak sampai 1 hari Allah Taala ambil ya, dan maknanya kehidupan mereka tak sampai 1 hari. Itulah kehidupan dia, tak sampai 1 hari. Jadi kita sangat-sangat bersyukur kerana Allah Taala masih berikan kita kehidupan, masih kita nyawa ya untuk kita meneruskan kehidupan kita. Dan inilah ukuran masa. Masa itu kehidupan ya. Masa itu kehidupan ya. Yang kedua, masa yang berlalu tidak dapat ditukar ganti. Ya. Semalam Allah bakso, Allah bakso tak best lah bakso saya sepatutnya buat apa nama ni last minute study semalam. Saya patut buat revision betul-betul semalam. Allah bakso dapat B minus saja bakso ujian ni. Masa yang berlalu semalam tak boleh tukar ganti ya. Tak boleh ya. Dulu kita umur kita katakan 20 tahun, sekarang dah 21 tahun, tak boleh kita patah balik ya. Jadi maksudnya di sini ya, oleh kerana masa tidak boleh ditukar ganti, maka kita kena uruskan masa. Ini kita akan bincangkan dalam tajuk akan datang lah ya. Cuma kita nak beritahu sekarang ialah masa yang berlalu tidak dapat ditukar ganti. Ya. Jadi jangan main-main masa. Kalau kita duit ya, kalau kita kehilangan duit ya, kita boleh tukar ganti. Kita boleh kerja, kita boleh buat bisnes, kita buat perniagaan, kita dapat baliklah duit tu ya, kalau kita kehilangan duit. Tapi kalau kita kehilangan masa, tak ada siapa boleh tolong kita ya. Ya baik, tolong hati-hati dengan masa ya. Masa yang berlalu tidak dapat ditukar ganti ya. Baik, yang ketiga, kejayaan dan kebahagiaan ya, berkadar terus dengan pengurusan masa. Ini memang banyak sangatlah kajian telah mungkin dilakukan ya. Ya. Kejayaan dan kebahagiaan seseorang berkadar terus dengan pengurusan. Maksudnya kalau seseorang itu berupaya
untuk menggunakan masa dengan baik, maka dia akan lebih berjaya. Kalau seorang pelajar umpamanya ya, anda diberi masa 3 tahun untuk menamatkan diploma umpamanya, atau 4 tahun untuk menamatkan ijazah anda ya. Kalau anda betul-betul menggunakan masa sepenuhnya ya, memanglah kita ada masa tidur, kita ada masa nak solat, kita ada masa nak bermain kan, nak bersukan, kita ada masa nak bersosial, kita ada masa nak hadir kuliah, buat tugas dan sebagainya ya. Dan kita ada masa nak pergi library dan sebagainya. Baik, kalau kita betul-betul menggunakan masa kita dengan baik, dengan berkesan ya, ditambah pula dengan teknik belajar yang bagus ya, dengan motivasi belajar yang tinggi, maka kita akan lebih berjaya daripada orang lain. Ya, ada orang tu hari Sabtu, hari Ahad tak ada kelas ya, masa tu dihabiskan dengan berlalu macam tu je. Mungkin dia banyak main, banyak itu, banyak ini ya. Dia tak tengok buku, dia tak ulang kaji. Jadi dia tidak menguruskan masa secara baik. Oleh sebab itu, kalau sesiapa yang nak berjaya, nak cemerlang, dia perlu menguruskan masa dengan bijak. Ya. Begitu juga dengan kebahagiaan, ya, kebahagiaan hidup ya, dalam keluarga, ya, dengan berjiran dengan masyarakat. Kita perlu memperuntukkan masa-masa tertentu ya, untuk kita bersosial, untuk berinteraksi ya, untuk kita menjalin hubungan silaturahim ya, untuk kita menolong, untuk kita menasihat ya, untuk kita mengajar, untuk kita mendidik. Kita gunakanlah masa-masa itu untuk sesuatu yang baik, maka dia akan mendatangkan kebahagiaan. Begitu juga untuk beribadat. Ya. Jadi ini maksudnya kejayaan dan kebahagiaan berkadar terus dengan pengurusan masa yang berkesan. Itu dia. Yang keempat, masa itu sumber yang sangat-sangat bernilai. Baik. Kalau kita katakan diberi modal, katalah kita diberi modal 100 ribu ringgit ya. Kita dah belajar kita dah tahu dah kita nak buat bisnes apa ni, kita dah ikut kursus ya, ikut kursus perniagaan, usahawanan, kira-kira wang sebagainya ya. Kita pun dah tahu apa bisnes kita nak buat ya. Lepas tu kita dah dapat modal 100 ribu ya. Ya. Tetapi dengan modal 100 ribu, kita mungkin ada nak gunakan nak mulakan perniagaan sekarang ya. Tapi kita pun taklah menguruskan masa dengan baik. Ya, kita berlengar-lengar. Kita kata nantilah bulan depan lah kita start niaga. Sampai bulan depan kita nantilah sibuk sikit. Bulan lagi satu lah. Ya. Jadi kalau masa kita tak ada, tak jadikan sebagai sumber untuk kita buat perniagaan tadi, macam mana kita nak gunakan duit tu untuk perniagaan dan meraih keuntungan ya. Kerana masa tu merupakan salah satu modal juga ya. Jadi kalau kita ada masa ya, kita akan uruskan masa dengan baik. Kita kata okey, dalam masa setahun misalnya ya, dengan modal 100 ribu ni saya perlu buat keuntungan sekian. Apa nak buat? Macam mana nak marketing? Macam mana nak itu? Macam mana nak ini? Ini ada orang-orang yang dah bidang usaha dia faham dah kan? Tapi Pak Su nak sebutkan sini ialah masa adalah sumber-sumber yang sangat bernilai ya, dalam kehidupan manusia, dalam apa juga dimensi aktiviti yang kita lakukan ya. Dan yang seterusnya, masa itu adalah ibadat. Ya. Kerana banyak-banyak ibadat dalam kehidupan kita ni dikaitkan dengan masa ya. Kalau kita nak sembahyang subuh, sembahyang subuh waktu subuh. Jangan sembahyang subuh waktu asar. Dia tak sah ya. Kerana solat subuh tu dikaitkan dengan waktu. Ya, dikaitkan waktu ya. Jadi kalau orang yang nak pergi haji pun macam tu juga. Bukan boleh pergi haji bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Zulhijjah kan. Kita kena buat haji dalam bulan yang ditetapkan ya. Kita ada Zulkaidah, kita ada Zulhijjah ya. Kita kena ukuf di pada 9 hari bulan ya. Di padang Arafah. Itu tempatlah, tapi masanya ya, tarikhnya itu masa. Jadi masa tu kaitkan dengan ibadat ya. Ya. Jadi banyaklah kalau kita dengar ustaz-ustaz bincang pasal masa ni kan ya. Yang dikaitkan dengan ibadat ni banyak ya. Cuma Pak Su nak beritahu kat sini ialah masa itu ialah ibadat. Jadi kalau kita tidak menggunakan masa dalam kehidupan kita, bermakna kita tidak meningkatkan amal soleh kita, amal ibadat kita. Kita rugilah. Kita rugi. Kita kata nantilah Pak Su dah tua, dah pencen, barulah kita nak buat itu, buat ini. Nak pergi masjid, apa dah tu, nak baca Quran dah, dah tua nanti. Manalah kita tahu kita boleh sampai umur tua tu kan. Sebab tu masa yang ada sekarang gunakan ya. Kalau kita ada masa nak baca Quran sekarang, baca Quran sekarang. Kalau kita ada masa nak menolong orang, tolong orang sekarang. Kalau kita ada masa nak bersedekah sekarang. Jangan bertangguh-tangguh, jangan, kerana masa itu adalah ibadat ya. Okey.
Kita cuba tengok pula ya, biasa kita dengar ayat surah Al-Asr ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita biasa dengar ayat ini ya. Cuma pasal nak tegaskan kembali ya. Demi masa Allah Taala bersumpah, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Bukan rugi-rugi sikit-sikit, benar-benar rugi ya. Kecuali allazina, orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Ada 4 kategori ni orang yang beruntung. Lawan kepada rugi ialah untung. Siapa orang yang beruntung ni? Satu, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, orang yang saling menasihati dengan kebenaran. Dan yang keempat, orang yang saling menasihati dengan kesabaran. Cantik ayat ni, boleh kita jadikan panduan dalam kehidupan kita ya. Jadi Allah Taala nak tegaskan manusia ni akan rugi, benar-benar rugi ya, kalau dia tidak beriman, kalau tidak beramal saleh ya, kalau tidak menasihati atau berpesan atau berwasiat dengan kebenaran, dan tidak menasihati atau berpesan atau berwasiat dengan kesabaran. Rugi ya. Jadi kita jangan tergolong dalam orang-orang yang rugi ya. Okey. Jadi saudara dan saudari sekalian ya, sedikit imbasan lah untuk kita refresh balik minda kita supaya kita ni concern ya dengan masa ya, masa yang ada ya. Banyaklah yang kita perlu lakukan ya. Mungkin kita telah melakukan banyak kesilapan pada masa lampau ya, pada tahun lepas, pada minggu lepas ya. Lepas tu saya dapat 3.2 CGPA lepas tu ya. Nak tahu macam mana, tak apalah, itu dah berlalu ya semester lepas. Mungkin semester ni anda nak aim dah dapat 3.5. Jadi anda kena tengok macam mana saya uruskan masa semester lepas, macam mana saya uruskan masa semester ni. Orang yang berniaga macam tu juga. Macam mana kita uruskan perniagaan tahun lepas dengan tahun ni macam mana ya. Orang yang bekerja macam tu juga. Orang yang meningkatkan amal dalam kehidupan dia macam juga. Dulu kita macam mana ya. Dulu kita ada dalam sehari baca Quran berapa banyak ya? Setengah jam, 10 minit ya. Macam mana tahun ni? Takkan 10 minit aja, mungkin nak buat setengah jam. Ya. Jadi ini ada kaitan dengan kehendak kita, kemauan kita, iltizam kita ya, untuk kita lebih cekat, untuk kita lebih efisien dalam pengurusan masa, supaya kita menjadi orang-orang yang berjaya, supaya kita menjadi orang yang bahagia, dan supaya kita menjadi orang hamba Allah yang sentiasa mendapat keredaannya ya. Ingat, jangan lupa ya. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan kala akan datang. Salam motivasi.